Nampak Datuk Seri dia hadir penamaan calon hinggalah ke tempoh berkempen dia saat ini. Bagaimana pemerhatian Datuk Seri terhadap kempen yang telah dijalankan dalam tempoh PKPP ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Dr. Azizan kerana dapat menangkap saya pada malam ni. Syukur Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dan dalam keadaan kita masih lagi berhati-hati untuk kita pastikan usaha untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ini kita mesti berjaya bersama. Walau bagaimanapun dalam keadaan begitu, pilihan raya kecil mesti diadakan. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun mengeluarkan tata cara, tata kelola untuk mengadakan pilihan raya ni. Maka semua pihak kita terutamanya perlu akur dan perlu kita pastikan bahawa SOP yang dipanggil ni perlu kita patuhi, kerana ini untuk kebaikan bersama. Dan Alhamdulillah selepas daripada penamaan calon pada 20 hari bulan tempoh hari, kan, hari Sabtu, proses penamaan calon berjalan dengan baik. Kita pun dah tahu ada 3 pertandingan, 3 penjuru. Barisan Nasional telah pun menamakan Saudara Syahrin selaku calon kita. Dan ada 2 lagi calon bebas yang merasakan diri dia layak untuk bertanding, menawarkan diri untuk bertanding dalam pilihan raya kecil ini. Inilah cantiknya, kan, amalan demokrasi yang kita amalkan di negara kita. Siapa-siapa saja fikir mereka nak bertanding, nak menawarkan diri untuk menjadi calon dan menjadi wakil rakyat ataupun parlimen, tak ada siapa yang menghalang. Makanya UMNO dan Barisan Nasional dan juga dalam gabungan Muafakat Nasional menurunkan seorang calon yang kita fikirkan amat layak untuk mewakili penduduk di PRK Cini. PRK Cini perlu diadakan kerana arwah Yang Berhormat Datuk Azizat Bakar, kan, Datuk Bakar telah pun meninggal dunia. Dan kita perlu adakan mengikut undang-undang ataupun peraturan Suruhanjaya Pilihan Raya. Sejak daripada penamaan calon 20 bulan tempoh hari dan sampai kepada hari ini, proses kempen berjalan amat baik sekali, di pihak kita, Barisan Nasional. Saya nak ucap terima kasih dulu kepada pihak PAS selaku rakan dalam Muafakat Nasional kita kerana membeli laluan kepada Barisan Nasional UMNO untuk meletakkan calon di PRK Cini. Ini asas kita, asas pemuafakatan kita, iaitu mana-mana kerusi dalam pilihan raya kecil ini yang mana calon pada pilihan raya ke-14 dulu mendapat majoriti yang lebih, parti itulah yang akan kita wakilkan untuk bertanding dalam pilihan raya tersebut. Maka Cini ini dalam pilihan raya yang lepas adalah kerusi UMNO, kerusi Barisan Nasional. Maka PAS telah pun memberi laluan kepada kita. Dan sekarang pula ada kita teman baru dalam kita, Kerajaan Perangkatan Nasional ni, PPBM, mereka juga memberi laluan. Alhamdulillah. Dan nampaknya kempen berjalan lancar lah. Tapi satu sajalah yang tak sedapnya, perut sebu. Makan durian banyak. Ini tengah musim ni, musim durian banyak sangat. Jadi seronok sangat. Dan dia punya tension tu, dia punya suasana bahang pilihan raya tu tak nampak sangat lah. Kerana kita nombor 1, semasa kita menghantar calon itu hari, calon cuma boleh masuk dengan penyokong dan pencadang. 3 orang je. Tidak ada orang kata macam dulu kita bergerak daripada tempat kita sampai ke pusat penamaan calon. Ini satu perkara yang baru yang boleh kita fikirkan. SPR perlu fikirkan. Dia tak menghabiskan duit, tak membuang banyak masa dan mengurangkan suhu pilihan raya ataupun PRK tersebut. Jadi ini satu perkara yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau kita tengok Datuk Seri dalam beberapa siri PRK berkenaan dengan calon, kita melihat parti UMNO sendiri sudah mula ada perubahan di situ. Bukan ada perubahan, banyak perubahan di situ. Apa yang dikendaki oleh akar umbi, itulah yang diletakkan. Persoalannya, semasa PRU nanti, apakah perkara yang sama akan berlaku ataupun akan balik seperti biasa, yang norma-norma yang biasa kita pernah tempuh? Ini netizen nak tahu ni, UMNO dah berubah atau tak ni? Memang benar, kan, dalam pilihan raya kecil ini dan juga pilihan raya yang sebelum ni, PRK sebelum ni,
kita memilih calon yang kita fikir boleh menang. Calon boleh menang. Calon boleh menang, ya. Kerana dalam PRU ataupun PRK, keutamaan kita nak menang. Kita bukan keutamaan kita untuk memberikan peluang kepada sesiapa, tapi parti mesti menang. Jadi walaupun PRK Cini ini merupakan apa yang saya boleh panggil sebagai kursi selamat untuk Barisan Nasional, tapi kita nak melihat supaya perubahan dalam parti itu ada. Kita mesti menghidangkan sesuatu yang boleh diterima oleh rakyat. Makanya sekarang ni memang kita mau melihat dalam masyarakat Felda tu, mereka mahu supaya anak Felda tu sendiri. Kan, masyarakat Felda tu sendiri mewakili mereka. Betul. Jadi itu nombor satu. Nombor dua, di peringkat mana? Jadi kita lihat bahawa inilah masa untuk kita menonjolkan, ya, menonjolkan bakat baru, anak muda, kan, yang juga mempunyai peribadi dan kewibawaan yang baik, terutamanya dalam aktif dalam persatuan Belia Felda, wilayah 4 dan macam-macam. Maka ini calon yang kita rasa boleh diterima dan boleh kita tonjolkan. Nombor satu, kita nak calon ini diterima oleh pengundi ataupun masyarakat. Nombor dua, kita nak menonjolkan bakat baru. Ini masanya kita nak menonjolkan bakat baru untuk kita dapat supaya proses pelapisan kepimpinan dalam parti terutamanya dapat kita lakukan, dan dalam masa yang sama kita tidak mahu terikat dalam norma-norma yang lama. Kerana masa dah berubah, dinamik politik dah berubah. Jadi kita UMNO ataupun BN ataupun parti mesti mengikut dinamik politik semasa. Kita jangan terikat kaki, tersangkut kaki dengan dinamik politik yang lama, Doktor. Kita mesti ikut masa. Kerana perubahan masa itu berubah, perubahan di luar sana cepat, dan kita parti khususnya UMNO mesti lihat ini. Mesti kita berupaya membaca ini. Apa dinamik politik di luar sana. Dan kita jangan ketinggalan dan ambil peluang ini. Kerana di sini ini, kalaupun menang kalah, dia tak mengubah kerajaan, kan. Jadi kita nak supaya ini dijadikan sebagai suatu cara untuk kita memberikan mesej-mesej kepada orang. Dalam masa yang sama, dalam parti kita nak supaya wujudnya sistem pelapisan yang bersistematik, insyaAllah. Dalam banyak PRK yang telah berlaku setakat ini, Datuk Seri, kita melihat rakyat Malaysia, trendingnya rakyat Malaysia ini, mereka begitu berani membuat perubahan. Mereka berani menukar Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan, dan Pakatan Harapan tersungkur. Sekarang ini Perikatan Nasional, dan kita lihat mereka berani menunjukkan protes. Jadi UMNO sebagai sebuah parti politik harus berubah. Dan bagaimana komen Datuk Seri terhadap apa yang UMNO perlu lakukan untuk menangani dan untuk mendepani cabaran-cabaran perubahan mood pengundi pada masa ini? Itulah tadi saya katakan, Datuk, ya, UMNO sebagai parti politik yang telah lama, 70 lebih tahun, 74 tahun ini. 74 tahun ini. Kita mesti berupaya membaca dinamik politik semasa. Kita tak boleh ikut ataupun tersangkut ataupun duduk dalam kepompong lama. Ini tradisi kita, kita mesti ikut tradisi macam tu. Tak. Itu sebabnya kita kadang-kadang bermasalah dengan pengundi-pengundi dengan rakyat. Kerana rakyat nampak kita ni tak berubah. Rakyat nampak kita ni masih lagi duduk dalam kepompong lama, pemikiran lama. Dan sebagai yang Datuk katakan tadi, bahawa rakyat dah berani. Rakyat tak ada segan silu lagi untuk mengubah kerajaan. Jadi untuk UMNO, Barisan Nasional ataupun Mufakat Nasional, untuk kita berupaya untuk hidup dalam politik tanah air yang telah pun berubah ini, dinamik politik yang serba berubah ini, kita mesti berupaya menyelesaikan keadaan politik semasa. Apa kehendak politik semasa? Kehendak masyarakat semasa, kehendak pengundi. Jadi bacaan-bacaan ini kita mesti ada. Kerana tidak nanti kita akan, orang kata, syok sendiri. Dan akhirnya kita tersungkur. Dan tak ada kemustahilnya pilihan 14 kita tersungkur.
Kerana walaupun orang kata pilihan raya 14 dulu disebabkan oleh isu-isu tertentu, tapi kebanyakannya UMNO ataupun Barisan Nasional tidak memenuhi kehendak politik semasa. Banyak masalah setempat menyebabkan kita kalah. Banyak masalah calon yang tidak diterima oleh pengundi sebab kita kalah dan macam-macam lagi. So kita berharap supaya dalam masa begini UMNO dalam keadaan untuk kita membina semula kekuatan kita, kita mesti juga mengenal pasti, berupaya mengenal pasti kehendak semasa dan juga kemampuan parti. Jadi ini mesti kita pertemukan di satu titik pertemuan. Kehendak semasa betul, memang tinggi, kan? Very high expectation on UMNO now that people want to see us change. But dalam masa yang sama, kemampuan parti itu mesti ada. Jadi kombinasi kedua ini dijadikan satu ramuan yang boleh melihat kita kembali perkasa dan boleh diterima, palatable to people, ataupun diterima oleh orang. Itu yang penting. Dalam menangani perubahan dan cabaran semasa ni, Datuk Seri, kita melihat terlalu banyak bukan kata konflik kepentingan, tetapi percanggahan dari segi kepentingan. Ini diperkatakan di seluruh dunia antara kepentingan diri, kepentingan parti dan kepentingan rakyat. Nasihat Datuk Seri kepada ahli UMNO semua di luar sana dan juga kepada pemimpin UMNO secara umumnya dalam menangani 3 perkara ni, apa yang patut kita lakukan? Datuk Azlan, perkataan kepentingan itu pun bawa satu makna amat besar. Biar saya cakap macam ni, Doktor, ya. Saya dan rakan-rakan kepimpinan UMNO ini kami berada di sini kerana diamanahkan oleh ahli, ya. Kerana parti ini adalah ahli. Ahli mengamanahkan saya, Datuk Seri Presiden dan rakan-rakan lain untuk mengurus tadbir parti. Satu tanggungjawab memikul amanah tersebut. Jadi apa jua gerakan, apa jua pemikiran, apa jua perbincangan, apa jua keputusan yang akan kami buat mesti berasaskan kepada menjaga kepentingan parti. Tak timbul soal peribadi, tak timbul soal-soal lain. Makanya kepentingan parti mesti diutamakan. Kepentingan parti itu apa? Kepentingan parti ialah asas parti, iaitu parti UMNO ini diasaskan untuk terus memperjuangkan, meningkatkan ataupun mempertaruhkan martabat martabat bangsa, agama dan negara. Idealisme parti. Yes, itu kepentingan parti. Selagi kita ada asas tersebut, background kita bila berbincang, background kita bila kita berunding, berasaskan mengutamakan kepentingan parti, kita tak akan tergelincir. Dan dia boleh terima oleh orang. Ahli boleh terima kerana apa jua kita bincang, apa jua kita nak setuju nanti, parti didahulukan. Mana mungkin kita tergelincir kalau kita sentiasa memikirkan kepentingan parti? Kan? Maka itu yang nak dilihat oleh ahli. Orang ramai pun nak lihat tu, kan? Betul. Jadi jangan kita bawa isu peribadi, jangan kita buat isu agenda-agenda yang lain. Kerana di peringkat mana jua sekali kepimpinan, termasuk di peringkat cawangan bahagian ke mana, utamakanlah kepentingan parti. Bila kepentingan parti terjaga, maknanya kita menjaga maruah martabat agama, bangsa dan tanah air. Kan? Dia macam agama lah. Agama ni, akidah mesti ada. Kan? Akidah tu trust dia. Jadi bila ada akidah, maka ibadahnya boleh kita buat, kan? Lepas tu akhlak dia. Macam parti juga, asas dia perjuangan kita. Bila perjuangan itu asas kita kepentingan parti. Kalau kita utamakan itu, maka kita tak salah langkah. Walaupun ada juga kita punya keputusan-keputusan kadang-kadang akan orang kata menyebabkan perkara-perkara yang boleh merugikan parti, tetapi pada ketika itu keputusan yang terbaik untuk parti. Our conscience is clear. Tapi nasihat saya, diri saya juga sendiri, kepada diri saya sendiri, apa jua perundingan sekarang ni, dinamik politik ni sekarang ni tengah berubah ni. Setiap jam berubah. Tengah berubah, tengah rancak, tengah bergolak, tengah berombak, kan? Jadi saya mengingatkan diri saya dan rakan-rakan, apa jua perbincangan,
apa jua perundingan, utamakan kepentingan parti. Bila kita utamakan kepentingan parti, apa maknanya? Kepentingan parti adalah kepentingan agama, bangsa dan tanah air. Kalau itu dapat kita buat, insyaAllah kita tak akan terpesong. Dan orang tak nampak kita janggal. Dan orang tak nampak kita mementingkan apa-apa. So kalau ini boleh kita buat, insyaAllah Datuk, orang faham dan orang boleh melihat kejujuran kita, insyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan, terutama ahli parti yang berada di luar sana, ini adalah nasihat yang amat bernas, yang amat berguna dan juga memerlukan keyakinan yang tinggi. Tak boleh ada trust deficit di sini. Kerana banyak cakap-cakap di luar sana yang menuduh kononnya kepimpinan cuba membuat perundingan yang mengurangkan kuasa, yang merugikan UMNO, merugikan ahli parti. Perkara ini hanyalah cakap-cakap di luar sana. Tapi yakinlah barisan kepimpinan yang ada pada hari ini tidak akan menggadaikan sedikit pun kepentingan dan juga masa depan parti. Yang ini saya rasa kita perlu ulang supaya yakin dan tak dengar lagi cakap-cakap yang tak seronok didengar di bawah. Baik, Datuk Seri. Saya suka dengan Datuk Seri punya falsafah. Apabila kita kalah dulu, Datuk Seri sering mengingatkan kita tentang hala tuju parti. Hala tuju parti itu ada dua yang Datuk Seri selalu ingatkan, dan kami ni semua faham apa yang nak dibuat. Dalam masa 2 bulan kita, dalam masa 2 tahun kita di bawah Pakatan Harapan dan sekarang kita menjadi sebahagian daripada kerajaan. Bagaimana Datuk Seri melihat UMNO sendiri? Apakah telah bermuhasabah, introspeksi diri dalam kita nak melakar kemenangan yang lebih besar di masa hadapan? 22 bulan di bawah Pakatan Harapan, rasanya kita dah belajar banyak lah. Kita perlu ambil iktibar di mana peranan kita, kan? Dan apa akibat dia, kan? Kerana perpecahan, kerana dan macam-macam lagi kita hilang kuasa. Makanya UMNO juga perlu belajar pada tu. Bukan saja individu tapi sebagai parti, kepimpinan parti. Hala tuju parti mesti betul. Bila hala tuju parti itu betul, kita di atas landasan yang kita senang berjalan. Kan? Ini kadang-kadang ni yang landasan tak betul ni, bengkok ni susah. Bersimpang siur susah. Jadi bila kita dah dapat landasan yang baik, kita dah belajar bahawa ini sebab ini tu mengapa, maka kita susun strategi. Supaya yang penting orang Melayu jangan berpecah belah. Parti Melayu mesti bergabung. Kan? Kita mesti lihat supaya kepentingan adalah untuk kita membina semula kekuatan parti. Bila terbina kekuatan parti di atas asas kesedaran tersebut, kita boleh menempuh dan merempuh apa saja dari depan kita. InsyaAllah. Ini jelas kita lihat dalam pilihan raya, pilihan kecil, kita tidak menemui jalan buntu. Orang dah nampak jelas bahawa ini hala tuju parti kita. Ini hala tuju nak kita bawa. Dan ini dia yang nak kita hamparkan kepada orang nanti. Kan? Kita tidak memikirkan sesiapa. Tetapi jelas bahawa ini hala tuju parti kita dan kita nak bina negara semula. Makanya setiap pemimpin di peringkat apa jua, mesti jelas akan hala tuju parti. Itu sebab selalu saya cakap, dua saja. Hala tuju parti kita, perkasakan parti, susun strategi nak menang pilihan raya ke-15. Tak pernah berganjak? Tak pernah berganjak. Perkasakan parti macam mana? Kurangkan konflik dalaman. Ya? Perkasalah parti. Jangan kita berbalah-balah, kan? Dan kumpulkan orang Melayu balik. Strategi dia, kita dah ada business, kita punya business modul, apa business plan kita. Kan? Itu sebabnya kita buat muafakat nasional. Itu strategi. Kan? Itu sebab jelas strategi kita berjaya. Dan akhirnya kerana terlampau takut kat kita, PS gugur dengan sendiri. Ini suatu tanpa pilihan raya. Tanpa pilihan raya. Mereka jatuh dengan sendiri. Selalu saya katakan, buah dah jatuh, kita makanlah. Kita tak jolok pun. Betul. Kita tak jolok tu. Dia jatuh depan mata. Tak makan, bodoh lah kan. Betul. Jadi apa masalah dia? Tapi belajar. Kan? Jangan pula kita nanti jatuh sendiri.
Kan? Jadi elok buat. Jadi ini perlu kita terangkan dan ini perlu dapat dilihat dengan jelas oleh rakyat. Bahawa inilah dia hamparan nak kita bagi kepada rakyat Malaysia jika kita diberi kepercayaan semula untuk kita mentadbir negara. Itu sebabnya tadi saya katakan apa saja kepentingan tolak ke tepi. Kalau kepentingan parti, bila parti itu rakyatlah. Supaya yang jelasnya bila parti berjaya dengan jayanya, majoritinya baik, maka negara akan tenang, political stability ada, maka orang akan melihat negara ini nampaknya stabil, maka bolehlah aku buat pelaburan. Siapa yang nak melabur di negara yang tak tentu arah? Yang Perdana Menteri nak asyik bertukar aja. Kan? Asyik berebut nak jadi Perdana Menteri. Saya tak akan melabur di negara yang macam tu. Siapa yang nak melabur di negara yang dia punya kerajaan majoritinya terlampau nipis? Itu sebabnya saya selalu kata bahawa kita jangan tunggu lama-lama. Kan? Balikkan semula. Ambil mandat rakyat. Dapatkan. Saya percaya ya, rakyat dah boleh baca. Rakyat dah merana, orang Melayu dah merana 22 bulan tu. Betul. Kan? Jadi kita tapi susun atur strategi tu mesti ada. Supaya kita jangan nampak jumut sangat, masih lagi tak berubah-ubah. Jadi ini gambaran ini, wajah ini perlu kita kemukakan. Ya? Supaya orang dapat lihat, okeylah insya-Allah. Nak berubah 90 darjah tu susah. Kalau dapat berubah 45 darjah dulu pun okeylah alhamdulillah. Kan? Memadai. Jelas kerana parti yang besar dia susah nak berubah sampai 90 darjah. Betul. Kapal super tanker ni nak berubah berapa darjah sikit pun susah. So kita perlahan tapi kita mengambil usaha. Kita berusaha untuk berubah. Itu yang penting. Orang akan lihat, oh jelas bahawa ada usaha bahawa parti ini nak berubah. Parti ini sedar dah. Dan orang, insya-Allah orang akan beri kepercayaan semula pada kita. InsyaAllah. Kerajaan tanpa DAP. Terbukti sejak DAP cuba menakluk kuasa di negara kita pada tahun 60-an melalui ideologi sosialisnya, dia tidak pernah berjaya. Sehinggalah pada 2018, GE14, setelah ada orang Melayu yang berkhianat, memberi laluan kepada DAP, maka DAP dapat jadi pemerintah. Nasihat Datuk kepada orang-orang Melayu, termasuk ahli UMNO sendiri, kerana kita ni dah ada rakan baru dan ramai juga orang yang berkeluh kesah, yang risau tak boleh tidur malam, mengapa UMNO tak boleh jadi dominan balik. Jadi persoalan-persoalan ini perlu ditangani oleh parti dengan baik. Jadi komen Datuk Seri. Dia ada dua senario. Satu ialah kedudukan parti kita, nombor satu kedudukan negara kita. So parti kita, orang kata UMNO mesti jadi dominan, asal jadi dominan yang macam mana? Kan? So saya katakan tadi, kita dinamik politik berubah. Kan? Dominan tak dominannya UMNO dalam pentadbiran terpulang kepada menteri yang kita lantik. Prestasinya. Prestasi dia. UMNO boleh buat apa? UMNO parti. Tapi kalau kita punya menteri yang dilantik mewakili parti cemerlang, cemerlanglah parti. Nampaklah dominannya. Bukan kerana jumlah yang besar menjadikan kita dominan, tetapi kecemerlangan wakil kita dalam kerajaan itu yang menyebabkan kita menjadi sebagai parti yang cemerlang dan dominan. Kan? Betul tak? Kan? Itu yang penting. Itu sebabnya saya selalu berbual dengan rakan-rakan yang ada dalam kerajaan. Prestasi dan imej parti terletak di bahu tuan-tuan. Kalau cemerlang, tuan-tuan cemerlang lah. Ini wakil UMNO. Sebab kita bukannya satu parti dalam kerajaan, kita dah berbagai parti. Betul. Kalau cakap merapu-rapu, imej UMNO pun teruk lah. Itu je. Kan? Jadi jangan kita kelang kabut dalam memikirkan tentang isu siapa yang kontrol kerajaan. Tak timbul. Walaupun waima di kementerian yang tak katakan tak penting, tapi kita cemerlang, kita boleh bongkarkan, kita bela rakyat, kita buat dasar yang baik. Rakyat akan lihat, oh bagus UMNO punya wakil. UMNO juga yang naik nama.
Tapi walaupun gamai dalam kerajaan, tapi semua mangkuk ayun, buat apa? Minta maaf cakap lah. Kan? Betul. Cakap merapu-rapu. Rakyat lagi orang memahati. marah. Rakyat memahati. Rakyat bukan rakyat yang macam tahun 70-an, 60-an. Rakyat sekarang semua berpelajaran, berinformasi, Maklumat di hujung jari. Kita tak boleh nak cakap apa-apa lagi dah, kan? Jadi bagi saya tak timbul soal tu. Soalnya walaupun kita sikit dalam kabinet misalnya, tapi kalau cemerlang wakil kita, parti kita akan nampak cemerlang. Kalau ramai pun tak buat apa-apa pun tak guna juga. Ya. Itu dia. Dan kerajaan pula, kerajaan yang cemerlang, kerajaan yang stabil. Kerajaan yang mengambil kira kepentingan rakyat. Kerajaan yang mengambil kira tentang kestabilan ketenteraman awam. Baru kita boleh mengajak dan menjemput orang datang ke negara kita. Siapa yang nak melancung di negara yang keadaan tak stabil? Dalam travelling plan ataupun travelling advice di negara-negara, Malaysia jangan pergi, dia kata. Siapa nak pergi? Kerana dikategorikan Malaysia ini negara yang tak selamat. Tak stabil. Tak stabil. So ini yang saya kata ada dua. Satu parti, satu negara. So yang pentingnya ditadbir dengan baik, dan pengakhir cerita, bottom line dia adalah rakyat selesa dan rakyat sejahtera. Itu yang penting. Itu yang penting. Bila orang rasa selesa, orang akan terus memberikan mandat dan kepercayaan pada kita. Sama ada dominan tak dominan tu lain cerita. Ya? Dominannya kita, prestasi wakil kita dalam tu. Sebab UMNO bukannya satu-satu parti lagi dah. UMNO dah berkongsi kuasa. Dinamik politik dah berubah. Datuk? Tak boleh nak kata ini parti UMNO sudah ada. UMNO dah berkongsi kuasa dengan PAS-nya, dengan kawan-kawan yang lain kan. Sabah Sarawaknya. So bagaimana kita boleh mencemerlangkan parti kita? Seperti saya selalu berbual dengan rakan-rakan, buat. Macam saya buat di Negeri Sembilan dulu. Tak payah pakai modal pun. Nak berniaga lah. Kan? Betul. Janji jaga kebersihan, jaga keselamatan. Di mana-mana juga boleh berniaga. Berniaga lah. Itu Negeri Sembilan dulu. Ya. Tak perlu 1, 2 bilion, 3 bilion. Dasar yang memerlukan kewangan, dasar yang mesra rakyat. Betul. Rakyat menilai, bagus betul kerajaan ni. Betul-betul kita punya mentor gini. Siapa? UMNO juga dapat nama. Itu cara dia. Kerajaan yang membela rakyat. Kerajaan yang tidak menekan rakyat. Kerajaan yang nampak bahawa rakyat diutamakan, bukan kerajaan diutamakan. Kan? Betul. Ini asyik nak menekan rakyat. Dalam keadaan apa? Buat hutang baru, buat cukai baru. Siapa yang bayar cukai? Rakyat. Rakyat tak boleh berniaga kat Negeri Sembilan sekarang. Minta maaf cakap Negeri Sembilan kan. Semua gerai-gerai diguntuhkan. Mana orang nak cari makan? Dah kena buang kerja. Orang berniaga pula tak boleh. Nak suruh mencuri. So at the end of the day, saya harap rakyat faham kerajaan mana yang perlu sokong. Itu je. Betul. Kestabilan ni, apa yang Datuk Seri sentuh ni sangat menarik minat. Saya rasa netizen pun mengikuti dengan khusyuk di luar sana. Betapa untuk memastikan kestabilan, kemakmuran, kesejahteraan ini supaya ekonomi kita dapat mampu recover dalam keadaan yang paling segera kalau boleh pun, sebab rakyat dah tak nak dah tengok orang politik ni menyusahkan hidup mereka. Jadi timbul satu lagi cabaran di hadapan kita, Datuk Seri, dengan setiap minggu ada saja berita, ada pembangkang nak ambil kuasa, dia cukup numbers, yang ini tak cukup numbers, kejap kan yang ini nak jadi Perdana Menteri 6 bulan, yang ini pula dah lama menderita 20 tahun lebih nak jadi Perdana Menteri. Dan ini menjurus kepada satu senario bahawa pilihan raya mengejut ataupun snap election mungkin tidak dapat dielakkan. Komen Datuk Seri. Komen saya pendek je tu. Saya setuju. Kerana bagi saya kerajaan Perikatan Nasional ni kerajaan yang mempunyai majoriti yang amat tipis. Kan? Kerajaan sebegini susah untuk kita membentangkan dasar-dasar di parlimen kerana dia akan sentiasa di dalam ugutan. Kerajaan sentiasa saja di bawah ugutan dan juga sentiasa seorang yang katakan under siege. Jadi macam mana kerajaan nak berfungsi begitu? Jadi memang kita melihat ini, kita sebagai kerajaan sekarang, saya sebagai parti yang mewakili kerajaan, saya mengatakan bahawa
Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin tidak ada banyak pilihan. Kerana bagi saya, beliau pun mahu melihat supaya mandat baru dapat. Kang bangun pagi tengok cukup kursi ataupun tidak kan. Bangunnya tidur kan, kursi aku ada lagi ke tidak kan. Kita tak boleh mampu mempunyai kerajaan sebegitu. Ini kita di sini melihat, orang luar melihat kita lagi tak tahulah kan. Dia kata what kind of country is this? Kan? Sebab ekonomi perlu dibina segera. Kan? Betul. Sejauh mana kerajaan boleh menampung kehendak rakyat? Tak boleh. Tak selamanya kerajaan boleh menampung kehendak rakyat. Ekonomi mesti dibina semula. Macam mana nak bina ekonomi? Ekonomi dalaman kita tak besar. Domestic ekonomi kita tak besar. Kita bergantung juga daripada luar. Betul. International trade kita mesti kita revive balik ataupun kita hidupkan semula. Kan? Hubungan luar negara kita mesti baik. Dan dokongan daripada pelabur-pelabur yang membantu kita untuk membangun ekonomi itu amat perlu. Tetapi selagi Datuk kata tadi, kita mempunyai kerajaan yang mempunyai majoriti yang amat tipis ini, yang selalu sahaja di dalam ugutan nak ambush dekat parlimen lah, itulah inilah. Tunggu undi belah bagi bila. Tunggu dia belah bagi bila. Bayangkan nanti masa kita bentang bajet, Datuk kan, ada berapa puluh kementerian. Ada 60 attempt mereka boleh guna undi belah bagi tu. 60. Dibuatnya 3 orang sakit perut. Lalu kan hari tu kita kalah. Kalah dalam bajet bermaknanya tidak ada kepercayaan kepada kerajaan. Jadi saya pun susah nak cakap lah kan. Bagi saya, walaupun kita melihat bahawa kerajaan PN ini perlu kita kekalkan untuk sampai hujung penggal, tapi dalam masa yang sama kita mesti juga berfikir supaya kita dapat mandat yang baru. Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin, Perdana Menteri kita, rasa pun agaknya bersetuju dengan saya. Tapi waktunya bila dan macam mana, itu perlu dipikirkan bersamalah. Ya? Persiapan untuk kita mengadakan pilihan raya. Apa strategi kita nak adakan pilihan raya. Supaya yang penting, kerajaan ini kekal. Dan kerajaan ini dapat dikekalkan. Kerana untuk apa orang kata, sekian lamanya setelah kita 22 bulan di bawah Pakatan Harapan, rakyat tenang. Rakyat tenang. Betul. Walaupun dilanda oleh COVID, tenang. Masih lagi mampu bersabar. Masih bersabar. Ikut cakap kerajaan, stay at home. Itu jelas menunjukkan sokongan dan dokongan rakyat kepada kerajaan ada sekarang. Betul. Tapi sampai bila? Kan? Ini besok lepas moratorium ni nanti, Datuk kan, pengangguran setiap bulan bertambah-tambah ni. Betul. Kan? Betul. Jadi sejauh mana kita boleh bertahan dan sejauh mana orang boleh bersabar. Kan? Sejauh mana kerajaan ada kemampuan untuk terus memberikan ransangan-ransangan. Kerajaan pun ada juga kekangan. Betul. Kan? Kita kekangan kita ada. Kita tak boleh sentiasa begitu saja. Kan? Jadi apa yang paling baik sekali lah, kita dapatkan mandat baru. Saya yakin rakyat dah boleh menilai. 22 bulan, bukan saja rakyat orang Melayu, kaum Melayu, tapi orang kaum lain pun merasa. Betul. Kalangan peniaga-peniaga amat terasa sebab ekonomi yang begitu rancak, hampir 6% pada 2017, menguncup begitu banyak sekali semasa Pakatan Harapan. Tak ada ribut, tak ada taupan, menguncup begitu saja. Kerana apa? Kerana keyakinan tak ada. Sebab saya katakan tadi, keyakinan masyarakat perniagaan baik di dalam dan luar negara itu penting untuk membina ekonomi. Bila kepercayaan tak ada kerana tidak adanya jaminan ketenteraman, dan kita tak boleh buat apa. Tu. So, jawapannya tak lain tak bukan, bila dan kita perlu ambil mandat baru daripada rakyat. Supaya rakyat memberikan mandat dan kita dapat majoriti yang selesa dalam kerajaan, dalam parlimen, maka bolehlah kita membuat dan melaksanakan dasar-dasar yang boleh membantu rakyat dan dalam masa yang sama memulihkan dan merancakkan semula ekonomi negara. Semalam di Singapura keluar satu presidential decree oleh presiden yang membubarkan parlimen
Dan pilihan raya Singapura diadakan secara mengejut. Hari mengundinya 17 Julai kalau tak silap. 10 Julai. 10 Julai. Yang ini betul-betul mengejut ni kan. Kita bercakap di Malaysia ni tiap-tiap minggu. Saya tiap-tiap hari saya live, saya cakap tentang snap election. Rupa-rupanya Singapura yang diam-diam tu, dia keluar terus presidential decree dan terus membubarkan dewan pengundian pada 10 Julai. Kesannya kepada Malaysia dari segi geopolitik pasti akan ada limpahan, ada spill effect kepada Malaysia, satu. Dan yang keduanya, ramai netizen ni, bila kita tinjau ni Datuk Seri, ramai netizen yang sokong 73% kita buat minggu lepas, 73% rakyat menyokong supaya pilihan raya diadakan segera. Isu yang kepada parti ialah di mana tahap kesiapsiagaan untuk berhadapan dengan pilihan raya mengejut ini dari sudut parti itu sendiri. Komen Datuk Seri. Nombor satu, saya memang menyokong untuk kita fikirkan masa yang terbaik untuk kita mendapatkan semula mandat daripada rakyat. Nombor dua, kita mesti ikut pepatah orang putih kata, you must strike while the iron still hot. Betul. Ya, walaupun kita tahu kerajaan PN terutamanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Mahyudin, popular rating dia tinggi, tapi popularity won't last long. Betul. So, dan ini terbukti dengan berlaku pada Pakatan Harapan ketika mereka menang bulan 9 dan bulan 5 2018, approval rating very high. Kemudian 2 bulan selepas itu jatuh begitu drastik. Dan ini mungkin boleh berlaku kepada Perikatan Nasional. Jadi apa yang kita sempat berdialog dengan banyak pihak dalam masa seminggu 2 minggu ni Datuk Seri. Ramai yang memberikan pendapat, when is the best time? Bila masa yang paling sesuai? Daripada apa yang berlaku pada saat ini hingga ke hari ini, Pakatan Harapan sedang dilanda pergolakan yang paling hebat dalam sejarah penubuhan pakatan itu sendiri. Dengan ura-ura Tun Mahathir akan keluar daripada PH+. Ni kalau kat Indonesia ni plus-plus ni bahaya. Pijat plus lah, apalah. Tapi ada PH+ ni, kita pun tak tahulah kenapa dia bagi PH+. Tapi Tun Mahathir sendiri memberi amaran untuk keluar. Dan bila untuk keluar, sebenarnya pergolakan itu besar. Dan ini memberi isyarat bahawa mungkin masanya sudah semakin dekat, the best time untuk mengadakan pilihan raya mengejut. Komen Datuk Seri lah sebagai orang yang mahir tentang politik Malaysia ni. Saya taklah mahir. Saya tak mahir. Saya buat hal saya saja. Saya jaga parti saya saja. Tapi pemerhatian saya, orang tengah kelang kabut ini, inilah masanya, kan? Betul. Untuk kita mendapat mandat pada orang, kan? Jangan tunggu musuh dah kuat. Kan? Saya menggunakan perkataan musuh, bukanlah saya bermusuh, tapi parti di sebelah sana kan, masa tu musuh tengah lemah, itulah masanya kita mesti mengambil kesempatan. Kan? Besok dia dah kuat, besok masalah kita dah Tun Mahathir dengan Anwar Ibrahim dah cuncur mulut, besok susah kita. Betul. Kan, jangan tunggu dia cium mulut. Kan? Masa dia tengah tak bersetuju ni, inilah masa kita ambil peluang. Tapi persoalan tadi Datuk kata, adakah parti dah bersedia ataupun tidak? Parti ni bila bersedianya? Tak akan bersedia, tapi bila dah tiba masa besok, dia bersedialah. Bersedialah. Dia akan macam tu. Kok mana pun dia akan bersedialah. Dia akan bersedia. Jadi jangan tunggu macam dulu Barisan Nasional minta maaf cakap lah kan. Kalau kita buat pilihan raya lepas 2 minggu lepas SEA Games, kita menang. Betul. Kan? Ini fakta. Ini bukan andaian lagi. Feel good factor masa tu. Ramai yang menasihatkan kita supaya sebaik saja habis Sukan SEA 2017 terus adakan pilihan raya. Tetapi itu tidak berlaku dan masa yang diambil terlalu lama sehingga kan nak tunggu parti siap sedia. Ada wave yang baru datang, fitnah yang lebih besar, akhirnya kita tak mampu bangun. So itulah cakap saya tadi, kalau boleh segerakan. Kan? Paling lama pun kita tak tahulah saya ujung tahun ke, tapi ujung tahun dalam masa 5 bulan ni dinamik politik saya katakan tadi berubah begitu cepat. Betul. So dalam masa keadaan politik sekarang ni, di dalam keadaan menyebelahi kita. Menyebelah kita bukan kerana dia orang kelang kabut. Masa itulah kita menyerang, kan? Ataupun kita adakan pilihan raya dengan harapan mereka masih terus kelang kabut.
Kalau dia dah bersedia besok, kalau dia dah bersama-sama, susah kita. So terpulanglah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia yang mempunyai kuasa bersama-sama rundingan rakan-rakan parti untuk menentukan bila tarikh yang sesuai untuk kita memohon ataupun minta mandat baru kepada rakyat semula. Tapi bagi saya, jangan tunggu lama-lama sangat. Saya sempat bersembang dengan rakan-rakan kita yang ada dalam kabinet pada hari ini, Datuk Seri. Tetapi ini kita mendapat jawapan yang agak interesting, yang agak mengujakan, kerana mereka mengatakan kemungkinan kita perlu selesaikan banyak masalah rakyat terlebih dahulu baru kita fikir pasal pilihan raya. Sedangkan di bawah sana pemikir-pemikir memikirkan bahawa kita tak perlu tunggu sampai masalah itu selesai, kerana masalah itu mungkin tidak akan selesai secepat yang kita jangkakan. Jadi mungkin pandangan Datuk Seri terhadap pertembungan pemikiran ini antara mereka yang dah duduk dalam kabinet dengan kita yang masih di luar. Jadi macam mana nak menyatukan fikrah itu? Dia bukan nak menyatukan fikrah ataupun tidak, Datuk. Tapi kita nak menang pilihan raya. Masa dan keadaan amat penting. Ya? Jangan kita disebabkan kata, oh sebab kita nak tunggu, kita nak selesai masalah rakyat dulu, nak bagi lesen kat orang, nak bagi apa semua kan. Sudahnya dinamik politik yang menjebelahi kita nanti berubah. Betul. Bila dia dah berubah, susah kita. Ya? Masa dalam keadaan politik tanah air sekarang ini banyak menyebelahi kepada kita kerana sebelah pihak sana kelang kabut, inilah masa yang terbaik mungkin. Kita masuk pilihan raya, kita menang besok, kita selesailah masalah rakyat. Teruskan agenda. Kan? Ataupun dalam masa pilihan raya, buat manifesto yang benar-benar kita nak menyelesaikan masalah rakyat tersebut. This is the new deal that kita akan bagi kepada rakyat kalau rakyat memberikan kita mandat semula dengan lebih baik. Kan? Itu patutnya kita buat. Nak memikirkan pasal nak nyesahkan masalah kementerian sampai bila tak sudah. Masalah rakyat ni bila habisnya, Datuk? Betul. Itu work in progress. Ya, work in progress saja, tak akan sudah. Takkan sudah. Kalau ada orang kata kementerian dah selesai semua dah, itu tak betul lah tu. Nak kiamat dah. Nak kiamat dah. Bila sudahnya masalah rakyat tak akan sudahnya. Tak mungkin. Ya tak mau besok banjir pun masalah juga. Betul. Mau tak mau besok ada jambatan runtuh, masalah juga. Ada musim kering, ada kemarau musim pula. Kemarau pula, empangan kering, satuan air. Tak akan ada sudahnya masalah rakyat ni. Tinggal lagi strike masa yang tepat. Ini strategi yang perlu kita lihat dengan baik supaya keadaan yang kita lihat itu tersebut menyebelahi pada kita. Dan saya tak nampak ada keadaan yang lebih baik selain pada keadaan sekarang. Saya setuju dengan apa yang Datuk Seri cakap. Pagi tadi saya sempat buat research. Kita tengok apa yang berlaku pada bulan April di Korea Selatan. Korea Selatan buat pilihan raya umum mengejut pada bulan April. COVID tengah merancak. Masa itu COVID tengah rancak di seluruh dunia. Tetapi mereka menguasai 180 kursi daripada 300 kursi. Lebih 2/3. Yep. Dan antara bila kita kaji alasan utama mengapa mereka menang ialah salah satunya mereka dapat approval daripada rakyat tentang bagaimana kerajaan menangani COVID. Menangani COVID ini adalah satu, orang kata, the new deal, tawaran baru sebenarnya, bukan tawaran baru lah, tawaran yang paling berkesan untuk rakyat. Dan itu saya nak backup Datuk Seri punya argument, the best time is now. It's now. Yes. Now or never. Betul. Tapi ada orang tak setuju, tak apa kan. Tapi kita bercakap dari segi fakta dan kita bercakap dari segi readiness, preparedness, kerana again apa yang Datuk Seri cakap tadi, kalau nak tunggu bila kita betul-betul ready, sepanjang 60 tahun kita jadi kajian ni memang tak pernah ready. Dia hanya ready apabila dah bubar parlimen ready dah tu. ready. Masing-masing ready. Yang ready pakai buff jacket, tempah baju pun ada. Itu ada yang dah mula pergi jogging kan, ambil stamina, nak jadi wakil rakyat. Okey, itu selesai bab itu. Jadi kita hanya melontarkan pandangan, jadi terpulang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menentukan langkah selanjutnya. Baik.
dalam keadaan kita mengatur langkah ni Datuk Seri, ini untuk pencerahan kepada masyarakat di luar sana dan juga kepada ahli parti. Mereka ni kadang-kadang bila saya pergi ke Ceni tu pun ramai makcik-makcik yang tanya apa benda strategi baru atau apa benda yang baru ni. Makcik ingat dah MN ni dah seronok dah kan, ada UMNO, ada BN, ada MN, Muafakat Nasional, dah seronok, branding tu dah kuat. Tapi bila ada PN, Perikatan Nasional, jadi makcik pun dah confused. Ni pakcik tak pangkah mana? PN ke? MN ke? Jadi macam mana Datuk Seri lah sebagai orang nombor 2 dalam parti boleh membantu memberi pencerahan apa benda MN, PN ni semua. Jadi makcik Kiah kat kampung tu tak keliru. Makcik Kiah jangan poning-poning kepala. Jangan pening-pening ya. Kami di peringkat kepimpinan parti, UMNO-nya, PAS-nya, PPBM-nya telah menubuhkan jawatan kuasa perunding. Melihat kemungkinan-kemungkinan, kajian-kajian, option-option yang baik. Mana yang baik? Sama ada nak perkasakan MN, maknanya PBBM masuk MN semua kan? Dan Perikatan Nasional tu jadi Grand Coalition saja. Di Semenanjung MN, di Sabah parti GBS ke apa yang nak kita panggil, dan di Sarawak GPS. Kan? Itu sebagai badan payung dia kan. Perikatan Nasional ni kerajaan yang dibina dalam keadaan ad hoc itu hari. Betul. Kita nak panggil apa, itu kita panggil Perikatan Nasional. Sebenarnya seperti yang saya cakap, minta maaf cakap, jangan ada yang pejak kecil hati. Perikatan Nasional pun daftar pun tidak lagi. Betul. Kan? Jadi kita ni memanggilnya Perikatan Nasional sebagai nama untuk kita memanggil sesuatu. Just to glue things together lah. Ya, jadi jangan poning-poning kepala. Biar kita fikirlah apa yang terbaik untuk kita menghidangkan suatu hamparan senario politik yang baru di tanah air. Tapi yang pastinya ialah kita sekarang bersama-sama dengan rakan-rakan untuk membina. Jangan pula kita, terutamanya orang UMNO, kita kata UMNO dulu apa. Dulu dan sekarang dah lain dah. Dua keadaan yang amat berbeza. Tapi cara mana kita nak mempersembahkan dia kepada rakyat, kepada ahli parti kita, cara kita lah. Sama ada kita nak buat orang kata di peringkat MN saja, di semenanjung Tanah Melayu ataupun semenanjung Malaysia ni, yang lain, ataupun parti PN tu didaftarkan secara beramai-ramai. Tapi pandangan saya sebagai timbalan Presiden UMNO, saya katakan tadi, perundingan dan keputusan mestilah berasaskan kepentingan parti, menjaga kepentingan parti. Saya kurang setuju sikitlah. Ya? Kerana kita UMNO, kita parti yang besar dah lama dan kita mesti jaga kepentingan parti. Jadi elok kita akan rundingkan betul-betul setakat mana, macam mana kan. Dan jangan risau, bila kita dah setuju besok apa yang terbaik untuk kita hidangkan dan untuk kita menghadapi pilihan raya, inilah dia platform baru yang akan kita gunakan untuk kita gunakan, pastikan supaya yang pentingnya rakyat jangan keliru. Betul. Kan? Dan kita katakan tadi, saya melihat pilihan raya ni perlu awalkan. Paling lambat pun ujung tahun misalnya kan. Paling lambat ujung tahun. Jadi apakah kita mempunyai masa untuk kita nak buat lambang baru kan? Apakah kita punya masa? 5 bulan. 5 bulan besok buat lambang baru gambar pokok bacang. Yang ni tak setuju, yang ni tak setuju. Apa ni orang kata pokok bacang. Jadi jangan kita orang kata menyusahkan diri kita. Kan? Jangan kita nak orang kata nak mengangkat diri. Buat sesuatu yang boleh diterima, yang boleh orang putih kata palatable to everybody. Yang senang kita nak pasarkan benda yang dah ada. Brandingnya pun dah established. Branding dah ada. Cuma kita polishkan saja. Kan? Dan kombinasi dia, ini dah kombinasi dia. Jadi senang kita nak cakap, ni ada dah cing orang kata kan misalnya kan. Ni bayangan tu. Tak tahulah apa simbol baru, saya tak tahu. Saya tak ada, I'm not privy to that. Bayangkan kita kata gambar pokok pisang ke, gambar sabit ke. Nak suruh orang undi balik pokok bacang. Orang kata gila apa kan? And we have only 5 months back. Betul. 5 bulan maksimal. Nak pergi seluruh negara.
Saya rasa ini satu perkara yang perlu kita lihat betul-betul. Kepimpinan mesti lihat, bukan kerana kita nak jaga ego kita, bukan nak jaga kita apa, tapi yang nak kita buat ni nak menang pilihan raya. Betul. Cara mana nak menang? Carilah jalan mudah. Cari mudah. Kan? Nak menyusahkan nyawa buat apa? Kan? Siapa tak reti kan? Janganlah kita menyusahkan nyawa. Nak menang, ni ada cara yang mudah kan? Cuma kita repackage, rebrand balik. Poliskan balik. Ni tuan-tuan. Kan begitu? Betul. Kalau kita tengok Pakatan Harapan pun masa GE 14, masa 2018, dia pun tak menggunakan logo Pakatan Harapan. Dia menggunakan logo PKR. Kerana PKR itu lebih brandingnya lebih acceptable. Jadi perkara yang sama juga mungkin boleh dipertimbangkan oleh pemimpin-pemimpin parti yang ada dalam coalition ini. Kita hanya memberi lontaran-lontaran fikiran. Dan yang paling penting tadi apa yang timbalan presiden tadi sebut, yang kat bawah ni jangan pening-pening fikir kan, jangan nak berbincang sampai entak-entak meja, MN ke UMNO ke PN ke, jangan nak kelahi kerana jawatan kuasa teknikalnya ada di sini dan mereka sedang berbincang. Jadi kita bolehlah bagi pendapat, bagi lontaran idea. Belum ada belum ada lagi. Jadi jangan buat analisa, terutamanya mereka yang tak duduk dalam jawatan kuasa ni. Jangan memandai-mandai lah membuat telahan itu ini, akhirnya porak-peranda keharmonian parti. Harapan Datuk Seri kepada UMNO, Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional dalam kita nak mendepani cabaran politik alam baru. Itu sebab saya katakan tadi, harapan saya nak melihat supaya kita jangan tersangkut kaki dengan norma dan juga dengan budaya lama. Itu yang penting. Kita kena berubah. Sebab dinamik politik berubah, masa berubah, pemikiran rakyat berubah, cara orang berfikir berubah. Jadi kalau kita tak berubah, orang ubah kita. Betul. Kita mesti ikut peredaran zaman dan kita mempersembahkan suatu parti yang boleh diterima oleh orang. Bukannya kita nak syok sendiri, kerana kita ni parti pernah mentadbir negara dulu, kita macam ni, kita stick to that. Tapi orang dah tak suka lagi. Apakah kita nak mementingkan budaya dan juga norma lama kita, value kita yang so-called the value of UMNO, tetapi kita kalah, ataupun kita nak berubah kepada keadaan yang baru tapi tidak memusnahkan parti, tetapi lebih kepada cenderung kepada parti ini diterima oleh pakai orang. Sebab yang penting ialah bukan 3 juta ahli UMNO yang boleh memenangkan kita pilihan raya tu. Betul. Yang memenangkan kita pilihan raya rakyat biasa tu. Betul. Yang banyak tak berparti tu. Betul. Tak lama lagi kan kita akan ada 23 juta pengundi. Termasuk yang 18 tahun ni. Ya. So, ini kita kena buat. Kan? Jangan kita, parti ni lah macam ni, kita kena jaga kita punya our so-called the tradition. Kan? We must biar mati anak, jangan mati adat. Tradisi yang nak dipertahankan. Tradisi. Tetapi tradisi mesti kita menyesuaikan keadaan dengan keadaan ni. Kehendak semasa. Kehendak semasa macam mana? Tradisi dia macam mana? Jadi ubah suai, olah kita gaul elok-elok, maka orang boleh nampak, parti ni macam ni dah. Dia tidak lagi terkongkong dengan itu, tapi dah menyesuaikan diri. Terutamanya mempersembahkan calon, terutamanya macam-macam perbuatan kita. So, ini penting. Kalau ini boleh kita lakukan, saya percaya orang akan nampak bahawa UMNO ni dah berubah. Muafakat Nasional satu muafakat yang baik. Perikatan Nasional sebagai satu gabungan di atas saja. So, it's a loose coalition. It's a loose coalition. Because we want to form a government, we must name the government. Jadi jangan risau sangatlah. Tetapi yang penting saya katakan tadi, kita nak menubuhkan sebuah kerajaan yang mantap, kerajaan yang mempunyai majoriti yang baik, yang mana majoriti yang baik akan diterjemahkan kepada boleh membuat dasar yang baik, dan yang penting sekali kita dilihat oleh masyarakat antarabangsa sebuah kerajaan yang sejahtera, aman, dan dia boleh datang melabur tanpa dia risau pelaburannya itu nanti akan hangus. Betul, itu paling penting. Kan, itu penting. InsyaAllah. Harapan Datuk Seri kepada pengundi-pengundi N23 macam ni? Harapan saya, kita biasalah parti kita bertanding situ. Saya mohon
supaya pengundi-pengundi di CHEN ni berikan kepercayaan kepada saudara Syahrin, wakil yang telah kita percayai untuk mewakili parti sebagai wakil kepada mereka nanti. Anak tempatan yang situ kan, yang membesar di situ, yang aktif di sana, yang masyarakat Felda tak ada masalah dengan dia. Kita bukannya nak melantik dia untuk merangka undang-undang kan, ataupun menggubal undang-undang. Dia sebagai wakil rakyat biasa di kawasan itu. Di kawasan itu. Parti yang lagi dua ataupun calon lagi dua orang tu, parti dia pun tak ada. Kan nak buat macam mana kan? Kalau dia seorang calon yang tak didukung oleh parti, yang tak didukung oleh kerajaan mana-mana, macam mana dia boleh buat ataupun nak membela nasib rakyat? Macam mana nak bagi perkhidmatan kepada rakyat? Yes. So fikirlah elok-elok, pertimbangkan elok, dan kalau boleh semua tuan-tuan dan perempuan sekalian, terutamanya pengundi di CHEN ni, pada 4 bulan Julai ni keluar ramai-ramai. Sebab pengundi di CHEN ni banyaknya duduk di luar, pengundi luar. Betul. Ramai pengundi luar. Baliklah, ya, balik dan berilah kepercayaan kepada saudara Syahrin. Ya. Kerana saudara Syahrin ini merupakan wakil kepada parti yang mendukung kerajaan, kan? Betul. Jadi beri kepercayaan dan saya yakin beliau menang nanti, insya-Allah akan dapat memberikan khidmat bakti kepada masyarakat setempat. Begitulah tadi tuan-tuan dan perempuan, sejam. Kita tak rasa sejam pun kita bersiaran secara langsung ini. Banyak perkara yang kita kongsikan, banyak perkara yang kita bincangkan tentang hala tuju politik masa depan negara kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan mampu memberi manfaat kepada yang mendengar ni, dan kita harapkan benda ni akan sampai kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekalipun. Kenapa? Kerana apa yang kita kata ni very genuine untuk kebaikan semua pihak. InsyaAllah ta'ala apa yang kita nak ialah yang baik-baik saja. Yang pentingnya rakyat perlu kita bela, yang rakyat yang kita perlu jaga kerana unemployment ini akan semakin bulan bertambah bulan, akan semakin meningkat, dan kita perlu lakukan sesuatu dengan segera kerana rakyat tak mahu lagi hidup menderita seperti mana di bawah 22 bulan Pakatan Harapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Seri.